Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Selalu kita katakan ikhwan, ini satu daripada kurnia Tuhan kepada kita. Bukan saja Tuhan bagi kepada kita rezeki dalam bentuk sihat badan, makan, minum, kesihatan, tapi Allah bagi pada kita nikmat ilmu. Nikmat kita boleh duduk dalam satu tempat, satu keadaan, satu suasana yang Allah Subhanahu wa taala suka keadaan itu. Majlis ta'lim semua kita tahu. Di masjid ke, di surau ke, di dewan ke kita buat. Allah punya suka majlis ta'lim ni sampai Allah hantar malaikat. Allah hantar malaikat bersama dengan kita. Kita baca dalam Riyadhus Salihin hadis-hadis yang Imam Nawawi simpan dalam bab kelebihan ilmu itu. Dan kita ikhwan lebih seronok, kita kata apa dia? Daripada alamat manisnya iman ni, kita lebih seronok apabila kita dengar sesuatu berkenaan dengan Allah dan Rasul. Yang tu kita paling seronok. Sahabat Nabi, mereka selalu berpeluang dengan keadaan yang macam ni. Mereka berpeluang dengar daripada mulut Nabi, Nabi tarbiyah mereka, Nabi asah jiwa dan raga mereka. Al-Quran sebut kepada kita tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Tentang orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak campur iman mereka dengan kezaliman. Mereka iman pada Allah, dalam iman tu tak buat zalim. Bila ayat ni turun, surah Al-An'am ni turun, sahabat kata kat Nabi, apa sahabat kata? Ayyuna lam yazlim. Sahabat kata, ya Rasulullah, di kalangan kami siapa tak buat zalim? Quran kata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, macam mana nak beriman pada Allah, jangan campur iman dengan kezaliman. Bila sahabat dengar ayat ni, sahabat tanya kat Nabi dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat kata ayyuna lam yazlim. Sahabat kata, daripada kami ni ya Rasulullah, siapa tak buat zalim? Sedangkan ayat tu kata iman jangan campur dengan kezaliman. Latar belakang kehidupan para sahabat tu, siapa tak buat zalim? Membimbangkan mereka. Nabi SAW jawab kepada mereka, Nabi kata, awalam tasma'u ila qawli Luqman. Nabi kata, kamu tak dengarkah perkataan Luqman kepada anak dia? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi kata kezaliman jadi maksud dalam ayat itu bukan kezaliman yang kamu faham, tapi kezaliman yang tak boleh campur dengan iman adalah syirik. Untung apa di sini ikhwan? Para sahabat boleh tanya terus pada Nabi. Nabi bagi jawapan kepada para sahabat, dan bila sahabat dengar jawapan daripada Nabi, Allahu Akbar, itulah segala-galanya. Dia dengar itu, dia pegang itu, dia pakai yang tu.
Pasal itu semua masalah dia pakai rujuk kepada Nabi SAW. Kita baca hadis tentang Sufyan bin Abdullah. Dia minta Nabi nasihat dia, ya Rasulullah, nasihat yang aku tak perlu dengar daripada orang lain. Aku tak perlu ambil daripada orang lain. Aku bila dengar nasihat engkau ya Rasulullah, cukup dah kat aku. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman pada Allah dan luruslah. Lepas itu bila sahabat dengar daripada Nabi ni, Allahu Akbar, dia seronok. Sesuatu yang sangat seronok. Dan itu tanda daripada iman itu wujud. Auf bin Malik demikian juga. Auf bin Malik adalah hadis Imam Muslim. Dia mai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami kalau duduk dalam jahiliah kami suka ruqyah. Jampi serapah, jampi sana, jampi sini, kami suka buat benda tu. Nabi bila dengar dia cakap macam tu, apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum. Nabi kata, baca Ustaz, perdengarkan pada aku ruqyah-ruqyah yang kamu duk baca tu. Aku nak dengar. Nabi kata, yang kamu duk baca dalam jahiliah tu, baca, aku nak dengar. Nabi kata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nabi kata, nak baca jampi-jampi ni tak salah selama mana dalamnya tidak ada syirik. Kita tengok sahabat apa pun nak rujuk pada Nabi, apa pun nak rujuk, Quran kata wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu ada rasul. Pasal itu ikhwan, bila Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat besar kepada kita ikhwan, nikmat apa Tuhan bagi pada kita? Nikmat hidayah. Dan yang membawa hidayah ni Nabi SAW. Nabi bawa hidayah. Pasal itu para sahabat, mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Dan hidayah ni ikhwan, kita baca dalam Quran, dalam suratul An'am, Allah cerita, kalau Allah sempitkan dada manusia tak dapat hidayah, kalau Allah sempitkan, Allahu Akbar, ka'annama yas'adu fis sama', macam mana orang dipaksa naik ke langit, tak ada apa? Oksigen, udara. Pelan duk naik, pelan tak boleh bernafas. Dia jadi ketat dada, tak boleh bernafas. Jiwa dia paling kecil. Dengan apa? Dengan agama Tuhan. Dengan Quran. Dengan sunnah-sunnah nabawiyah yang al-mutahharah ini. Sunnah Nabi yang bersih ini. Dia pelan kecut dada dia, pelan kecut. Tapi kalau Allah bagi hidayah, dada dia jadi luah. Macam mana tanda dia dapat hidayah? Yashrah sadrahu lil Islam. Apa benda cenderung hati dia pada Islam. Nanti kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia ceritalah dalam tafsir dia beberapa hadis berkenaan dengan sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang tu kalau dapat hidayah ni kita kenal tak? Nabi kita boleh kenal. Salah satu macam mana kita nak kenal? Nabi kata, al-inabah ila daril khulud. Al-inabah ila daril khulud. Hati ni, pemikiran ni sentiasa teringat pada hari yang kekal abadi. Kecenderungan itu ada. Apa orang putih kata apa? Tendency. Betul tak cik? Tendency. Kecenderungan. Al-inabah ila daril khulud. Cenderung daripada hari yang kekal abadi. Fikir sana nak duduk macam mana, nak hidup macam mana. Itu tanda dapat hidayah. Tanda dapat hidayah apa dia? Nabi kata, orang ini wattajafa an daril ghurur. Dia dengan daril ghurur, dengan dunia ni yang banyak tipu menipu ni. Dia mula jadi kurang semangat. Dia mula jadi tak ada lah bergiat begitu, orang kata berempah pula. Dulu ni kalau sebutlah benda-benda yang halal pada dunia ni, kalau dia terlepas satu, dia rasa macam nak putih asa. Dia rasa rugi tak ada dah.
Tapi bila dia kenal agama, dia kenal Quran, dia kenal sunnah Nabi, dia mula dengar pasal akhirat, mula dengar macam mana penghisapan di hari akhirat, jiwa dia jadi ke sana lebih. Kalau orang kita dulu dia kata kenapa 50? Dunia apa mau 50, akhirat apa 50. Dia kata baru sama. Tak boleh, akhirat kena lebih. Akhirat kena lebih. Kerana itu ikhwatul iman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar kepada kita rasul, dan rasulnya Allah hantar kepada kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ikhwan, tidak ada orang lebih mulia, lebih agung daripada dia. Tidak ada. Wallahi demi Allah, tidak ada. Semua di bawah. Pasal itu baginda adalah rasul. Pasal itu Al-Imam Al-Hafiz Imam Ibn Kathir mengulang dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, kalau ketika Nabi kita hidup 25 rasul itu hidup sama. 25 rasul itu hidup daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Kalau masa Nabi hidup 25, 24 lah, kan? Itu semua hidup. Semua para anbiya dan rasul yang Allah utus itu hidup. Kita kata one shot pada zaman Nabi hidup. Wajib mereka ikut Nabi. Ulul azmi hak 5 tu, kalau mereka hidup ketika Nabi hidup, mereka pun akan ikut Nabi. Kalam ni kita jumpa di mana? Dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Antum bayang, kalau Nabi Allah Musa alaihi salam terkenal dengan wa kallamallahu Musa taklima, dia sebahagian ayat Quran, kalau saya baca saya tidak terjemah ke Melayu lah, pasal sahabat ni semua rajin duk mengaji dah. Kan? Kalau saya terjemah tu tanda baru main mengaji tu. Bila baca satu ayat Quran tak terjemah, makna faham ayat tu kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat tu menunjukkan Musa bercakap dengan. Antum bayang kalau Musa alaihi salam yang ada kehebatan mukjizat Musa masa Nabi Allah Musa dihambat oleh Firaun, laut terbelah kan? Allah suruh pukul laut tu, laut terbelah. Nabi Allah Musa boleh menyeberang pergi balik sana, dan Firaun pun. Firaun dengan perangai dia lah yang kata Firaun tu. Firaun ni kalau tak ada perangai Firaun, tak Firaun lah dia. Dengan perangai dia tu, dia mai, laut pun hormat kat aku, Musa nak lawan aku. Tengok-tengok dengan kerja Tuhan, laut bercentung balik, mati lemah. Musa dengan kehebatan macam tu, Musa alaihi salam dengan hebat dia macam tu, dia pun kalau hidup zaman Nabi, taklif Tuhan pada dia, dia kena ikut Nabi. Antum bayang, kita siapa? Yang kita boleh hidup ni cara Zorro ni, kita boleh hidup Long Ranger kita ni, siapa pun kita tak ikut. Dan kita rasa okey. Kalau Nuh alaihi salam yang umur dia 950 tahun, Nuh alaihi salam, Ibn Kathir kata kalau dia hidup zaman Nabi, dia ikut Nabi. Antum bayang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim terkenal dah. Ibrahim ada anak nama Ismail, Ibrahim ada anak nama Ishaq, keturunan Ibrahim mai Nabi Yaqub, Yaqub pula ada anak nama Yusuf. Betul? Kalau Nabi Ibrahim yang buat Kaabah tu, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang pi buat qawaid al-bait ni, asas bangunan Kaabah depa buat. Oh itu. Kita hari ni pergi Mekah tengok Kaabah, seronok tak? Seronok. Boleh dapat kucuk Hajarul Aswad tu, kira kita rasa umrah kita mabrur dah. Pasal 2 pis lalu tak dapat. Tapi masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail buat tu, tak ada siapa. Rentetan perjalanan Nabi Ibrahim ni satu keluarga dia. Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishaq ni Allah wa izibtala Ibrahimul, Allah uji satu keluarga ni. Nabi Ibrahim dicampak masuk dalam api.
Ni cerita ni dia macam nak ambil periksa akhir tahun lah saja bagi dengar balik. Pasal ada benda nak abang di ujung tu. Masuk dalam api. Tak terbakar dia. Punya mukjizat Tuhan bagi. Pun kalau Nabi Ibrahim hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad. Siapa kita? Itu yang kata nak abang di ujung tu, nak abang yang tu lah. Bukan kuliah kita dah penghujung. Dah, kuliah masih awal. Kan? Penghujung ayat tu nak abang tu. Kita siapa? Dan kita ni siapa? Nabi Isa alaihi salam, yang kita duk baca riwayat Nabi Isa alaihi salam, di antara kelebihan Nabi Isa apa dia? Oh, dia boleh ubat orang sakit ni macam-macam. Sampai peringkat kata yang mati pun dengan kehendak Tuhan hidup balik. Turun Nabi Isa daripada langit di akhir zaman ikut syariat Nabi Muhammad. Nak tanya kita ni hak kecil tek ni. Ni siapa dia ni? Siapa dia ni sampai hidup sampai tak mau ambil tahu langsung sirah Nabi, perjalanan Nabi, tak mau ambil tahu apa Nabi bawa pada kita. Siapa kita ni? Jadi kerana tu ikhwatul iman, kita kena tahu benda tu semua. Quran kata dekat kita dalam suratul Qalam, siapa dia Nabi Muhammad. Kita kadang kita tengok satu orang, kita rasa terpegun, kita rasa dahsyat orang ni. Kadang-kadang bila Quran duk bagi tahu pada kita tu, apa nak panggil dia Pulau Pinang ni dia ada satu bahasa yang Dewan Kamus cari tak jumpa tu kan. Pulau Pinang ni dia ada satu bahasa yang orang Pulau Pinang je boleh faham. Camdek. Kan? Dia kalau kita duk pergi kata ke orang belah selatan, jangan duk camdek aku. Dia kata apa itu? Macam baca auto berita tu tak? Apa itu? Kemalangan itu. Camdek ni macam main carrier kan? Kita tu dia punya zoom tu dia dia tu dia tak mai. Tu macam kita ni tengok, kita kata baguslah kawan tu, perangai dia bagus, akhlak dia cantik elok. Kita baca Quran. Bulan puasa ni siapa pun sekali khatam Quran tu tentu dah, siapa pun. Bulan puasa kan? Bulan puasa ni sekali khatam Quran ni tentu dah. Tentu dah. Itu tak payah sembang. Kita tak payah sembang. Semua kita ni bulan puasa tentu dah. Bulan-bulan tak puasa tak tahulah kan. Ni cerita bulan puasa. Bulan tak puasa tu masing-masing lah. Bulan puasa ni maknanya dalam hidup kita ni habis tak ada, habis lekeh setahun kita khatam Quran sekali. Mesti kita jumpa suratul Qalam. Dalam suratul Qalam tu ada satu ayat kita kena bagi dia ruh. Kita baca-baca tu macam darah menyerap. Tergemam kita, macam jantung kita tu macam mana terkena satu sentuhan. Dulu kan kita kecil-kecil duk naik bas. Kita Pulau Pinang ada yellow bus. Biasa jumpa ada bas macam muka orang Indian tu. Dulu bas nombor 13 kan ada timai satu macamnya lampu liklak atas lah. Bas tu nanti mai dulu kan kita pergi balik pulau, bas tu dia kona tayar belakang duduk dalam gaung. Dulu punya driver kita duduk atas bas tu, dia kona tu, yellow bas tu dia kona, kalau kita tengok gaung sebelah tayar tu duduk ada, dia boleh jalan, dia buat bye-bye pula. Dan tengok lagi derian tepi tu jatuh. Bila dia naik tempat tinggi dia turun, budak-budak nanti menjerit pasal apa? Rasa jantung duk kat dada ni rasa main dalam perut tu. Yang tu yang kata rup. Yang kata rup yang tu lah. Brum kata dia turun. Ya. Suratul Qalam kata apa kat kita? Tengoklah siapa pun, tengoklah manusia mana pun. Bila kita pandang ayat dalam suratul Qalam, Allah Subhanahu wa taala kata apa kat kita? Wa innaka la'ala khuluqil azim.
Oh, dahsyat. Sesungguhnya engkau ini Muhammad berada pada akhlaknya sangat agung. Dia patut dia macam cekak jantung kita tu, dia cekak jantung kita tu, dia jadi sengap sat. Macam ni kan yang kata Nabi Muhammad lah. Macam tu dia patut cekak. Yang kata Nabi Muhammad ni akhlak dia agung macam mana dalam semua hal. Hadis yang kita duk dengar selalu. Kita kalau pergi kuliah, pergi ceramah hadis ni mesti kita dengar selalu. Orang tanya pada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Apa Aisyah jawab? Kana khuluquhul Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah perangai Nabi, akhlak Nabi, cara hidup Nabi, budi pekerti Nabi, Al-Quran. Tak lepas lagi. Kita pergi pula surah Al-Ahzab. Dia cekak lagi. Dia tak lepas jantung kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu Akbar. Habis. Orang putih kata kita ni makin hopeless. Makin hilang apa, makin jadi tak bermayar lah kita ni. Dia siapa lagi orang yang kita nak cari paling baik, terbaik, cukup baik? Tak ada. Maka semua manusia akan jadi baik kalau dia mau ikut Nabi Muhammad. Maka syarat nak jadi jahat nombor satu dalam dunia, bila tak kenal Nabi Muhammad, dia akan jadi jahat. Dia akan jadi jahat. Kalau Allah tak bagi hidayah pada kita ni untuk kenal Nabi dia, Allah tak bagi petunjuk dalam hati kita ni untuk tengok Nabi ni. Tengok Nabi bukan tengok dengan mata kasar saja, dia tengok dengan mata hati. Ni bahasa Pulau Pinang, dia kata tengok dengan hati perut. Orang belah Selangor, dia dengar ceramah Pulau Pinang, dia kata kasarnya. Orang Pulau Pinang pula dengar ceramah orang Pulau Pinang, dia kata buat cerai mereka tu. Tengok bahasa. Kita tengok Nabi Muhammad ni, tengok ni dengan mata duk tengok ayat tu kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mata tengok ayat. Ni hati perut kita ni tadabbur. Apa ayat tu nak kata? Apa ayat tu punya mau? Apa maksud ayat tu? Sampai Imam Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir dia sampai pada Al-Ahzab ni, dia kata apa? Dia kata sampai kita kena tiru Nabi Muhammad, sabak Nabi tu macam mana pun kena tiru. Kita boleh tiru sembahyang Nabi, kita boleh tiru puasa Nabi, tapi mai tang sabak Nabi, ya kawan. Satu contoh, kita fail. Kadang-kadang kita lupa kita ni best tang mana. Best tang lepas ayat ke orang. Best kita. Nak cari orang lebih best daripada kita, tak ada. Kita the best. Setuju tak? Kita dalam lepas ayat. Dalam kita lepas ayat. Kalau bahasa orang pergi ke laut, dia kata labuh Pak Mik. Labuh kan? Kita bila labuh, ni duk buat pukat, duk buat rawai ni semua kan, kita duk labuh. Pulau Pinang punya bahasa, sedekah pun labuh juga. Hampir labuh Ustaz kawan tu. Ni labuh orang pergi ke laut ni. Buat rawai 300 mata, pergi labuh. Tang labuh kita cakap, tang sakit bila? Nak karau. Karau tu nak luka tangan. Karau juga tak sedap. Karau dapat kasut lama, maki terus ya. Kalau karau tu dapat senangin ke, dia seronok. Karau dalam senangin sekok, dia main kasut lama 6. Nanti kena maki lah. Yang Dewan Bahasa punya perkataan tak boleh jumpa. Atis parau tu ada. Kita kadang-kadang kita terlupa benda ni. Nabi, ada satu benda dalam hidup Nabi pernah jadi, yang antum kita duk mengaji ni semua tahu. Siapa pernah dengar ceramah, siapa duk mengaji kita mesti tahu. Satu nama yang bila sebut nama tu, Nabi bila dengar nama ni, Nabi nanti jadi macam kita dengar nama satu orang yang kita tak suka. Kita tengah duk kena condai pulut ni. Tengah duk kena condai pulut, dia lepas satu nama. Alfonso de Albuquerque, nama ni yang buka apa? Kota Melaka ke? Oh, kita terlepas
Camca tu lepas Kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad kita ni ada satu nama, Abdullah bin Ubay. Bukan kata Nabi, di kalangan sahabat Nabi bila dengar nama hamba Allah ni, mati dia. Sayyidina Umar belok Nabi, ya Rasulullah, Nabi sembahyang kat dia ke? Nabi kata, aku sembahyang kat dia. Umar kata, hang lupa ke apa yang dia buat kat hang? Yang tu ikhwan, kita ni ikhwan, kita boleh sembahyang macam Nabi, kita boleh buat, tapi bila mai tang sabak macam Nabi yang Imam Ibn Katsir sebut tadi, kita fail. Berapa banyak ayat orang kata ke kita sampai hati kita sakit dan kita boleh tahan macam Nabi. Dalam hadis Muslim, dia berkata, ya Rasulullah, jom kita pergi ziarah Abdullah bin Ubay sakit. Antum, kita lah ni duk mengaji dengar nama Abdullah bin Ubay. Betul ke nama dia? Abdullah bin Ubay. Kita lah ni kita dengar pun, kita kata dia ni lah. Wah, jahat sangat lah. Hadisul Ifki, surah An-Nur, berkenaan dengan apa dia buat kat Nabi. Dia tuduh Aisyah. Tuduhan dia pada isteri Nabi tu cukup berat, ikhwan. Sebulan Nabi hantar Aisyah balik rumah Abu Bakar. Nabi sampai tidur ni berbalok belakang ni, lekat tikar mengkuang ni, tikar yang disulam dengan daun-daun tamar ni. Nabi tidur berbalok belakang Nabi. Sayyidina Umar masuk, itulah kali pertama dia masuk, tengok keluasan rumah Nabi, tengok apa yang lalu. Dia tengok belakang kekasih Allah merangkap menantu dia. Nabi kahwin dengan anak dia nama Hafsah. Allah, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, macam ni ke? Nabi kata, aku bukan hidup macam mana pembesar Rom, pembesar Parsi semua. Dunia dekat aku ni macam mana satu orang bermusafir, jumpa teduh pokok, duduk sat, lepas tu Nabi. Antum, cerita tu sangat bagi kesan dekat diri Nabi. Bila isteri Nabi dituduh bukan-bukan. Tapi satu hari dalam hadis Imam Muslim, orang kata, jom kita pergi ziarah Abdullah bin Ubay, dengar kata dia sakit. Wahiyya ardun sabikhah. Dia ni pun pergi duduk mana punya cerok. Pergi. Turun surah Al-Hujurat berkenaan dengan Nabi ziarah rumah dia. Bila Nabi pergi ziarah, Nabi nak himar pergi ziarah. Antum, orang ni buat kat Nabi, tiba-tiba sahabat kata, jom kita pergi ziarah. Kalau kita lah duduk kondisi tu, kita nak kata apa? Lebih tak ada kita nak jaga hati sahabat. Kita kata, ada orang nak main rumah ni, tak apa, pergi dulu. Tu bahasa kita. Adakah kita ni marah ke orang macam mana keadaan Nabi tu? Bila sebut nama Abdullah bin Ubay, teringat apa dia buat. Nabi boleh pergi ziarah. Okeylah Nabi pergi ziarah. Sampai depan pintu rumah dia, dia tengok-tengok Nabi mai. Dia duduk demam tu, paksa papah badan duduk bersila. Kawan dia habang kata, Muhammad mai. Dia boleh kata, ilaika anni. Dia boleh kata, keluar daripada rumah aku. Busuk himar tu dah melekat kat baju hang. Natru. Dia bagi sakit hidung aku. Turun ayat dalam surah Al-Hujurat. Bila sahabat tak boleh lah, sahabat kata, perut hang lagi busuk daripada kalder tu. Kawan dia kata, apa cakap lagu tu? Dah main ziarah orang sakit, cakap bukan-bukan. Habis yang sakit cakap bukan-bukan kat Nabi, tak apa. Tak ada. Buka kasut, labuh habis. Ambil pelepah jari, pelepah berkelai. Turun surah Al-Hujurat. Ikhwan, pun demikian, pada hari dia wafat, dia mati, yang kata Abdullah bin Ubay dia mati, apa Nabi buat? Nabi semayang mayat dia, Nabi doa dia, sampai turun surah Taubah, kata sudah 70 kali hang minta istighfar pada Allah untuk dia, Tuhan tak akan ampun dia. Tak mana kita dengan cerita ni? Tak mana kita? Jumpa sahabat, saya jumpa sahabat, saya kata, sahabat kata saya, Ustaz, dia tu marah kat Ustaz, dana kita sinting tangan lah. Dia tak tahu kita keturunan Hang Jebat. Hang Jebat pun tak kenal kita.
Mana kita ni dengan cerita ni? Kita dengan cerita ni duduk mana? Itulah nama dia ikhwan. Ilmu dia satu proses. Belum tentu orang yang ada ilmu dia matang. Belum tentu. Belum tentu. Kematangan dalam ilmu satu anugerah daripada Tuhan. Satu anugerah daripada Tuhan. Pasal tu Imam Ibn Kathir tadi kata apa dia? Bukan kata kita contoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ni bukan sahaja contoh semua, bahkan sabak Nabi menantikan bantuan Tuhan. Nabi sabak menantikan bantuan Tuhan pun kita kena tiru. Dalam hadis Bukhari kan, Nabi dalam hadis Khabab bin Arat, Nabi kata walakinnakum tasta'jilun. Hampa selalu gopoh dengan Tuhan. Hampa selalu kata, pasal apa Tuhan tak tolong? Pasal apa Tuhan tak buat sesuatu? Hampa selalu kata macam tu. Kerana hampa ada sikap gopoh, Nabi kata. Nah, pasal tu ikhwan, bila kita jumpa ayat-ayat macam tu, dia buat jantung kita ni. Nabi Muhammad orang yang paling terbaik. Cukup baik. Sampai kita ulang ayat dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua benda Tuhan bagi pada kita. Tuhan angkat kita jadi orang yang dia kasih, dan Tuhan bagi ampun daripada kita. Dengan apa? Dengan kita ikut Nabi Muhammad. Antum tak ada. Tak ada dah antum. Tak ada dah. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, hadis Anas, hadis Abi Hurairah, Nabi kata apa dia? Nabi itu kita kena sayang lebih daripada diri kita, bapa kita, anak kita. Bukan takat tu. Nabi kata wan nasi ajma'in. Manusia semuanya duduk nombor 2. Nabi duduk nombor 1. Tu ikhwan, kita nak kena buat hari-hari. Pasal tu kita kena seronok bila kita dengar pasal Nabi ni, kita kena seronok. Lebih-lebih kita boleh dengar riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi ni, kita kena seronok. Fabizalika falyafrahu. Quran kata, di atas demikian itu sepatutnya dia pun seronok. Pasal Allah bagi hidayah pada kita. Sepatutnya kita kena lebih seronok dengar cerita-cerita pasal Nabi ni ikhwan. Pasal tu kita kata alhamdulillah, Allah bagi pada kita harta sikit. Macam kita ni semua kira ada harta lah kan. Cara senyum tu tahu dah cara senyum. Ada harta banyak kan. Ismit Ulam Raja, macam mana dia punya dia pegang telefon tu dia. Ya, Ismit. Oh, tu dia. Heart attack. Penyakit orang kaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dalam negeri punya harta. Luar negeri, Kongostan, Allah bagi pula kat kita satu pada ikhwan, anak saleh. Benda ni ikhwan tak ada kelang boleh cerita, tahu ke? Tak ada siapa boleh buat ayak pada kita. Kita minum masa mengandung, keluar anak soleh. Nak bubuh nama Ahmad Soleh tu boleh. Anak soleh ni tak ada. Ustaz haduk ceramah siang malam pagi petang, belum tentu anak dia soleh. Belum tentu. Allah bagi anak soleh. Anak antum, anak kita ni bukan kata mausu'ah, ensiklopedia dia hafal. Nabi dia kenal. Sebagai bapa ni sepatutnya mau sujud syukur pada Tuhan. Anak kita kenal Nabi Muhammad. Sebut satu nama anak kenal. Sebut satu nama anak kenal. Sebut sejarah biografi siapa anak kenal. Sebut nama Umar Al-Khattab, anak tanya, ni Pak Umar mana? Pak Umar mana? Orang tanya. Kena genyih mata menangis. Kena genyih mata menangis. Pasal itu dalam pendidikan agama, Quran kata ku ampusakum wa ahlikum nara. Dia punya hadaf dia punya motif pendidikan itu selamat daripada neraka. Siapakah mai nak menyelamatkan kita daripada neraka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, kita sambung baca kitab kita. Tajuk kita pada muka surat 124. Betul Pak Mek?
Bab yang kita nak jumpa malam ni adalah bab yang pendek. Bab ni pendek, tapi bincang panjang. Bab dia pendek, bincang dia panjang. Bab, bolehkah seseorang laki-laki buang air kecil sambil berdiri? Kita sepatutnya baca malam ni nak buat bom macam mana? Kan? Nak perang dengan mereka. Kan? Tak sampai lagi. Kita bukan macam tu. Kita punya tajuk start kereta sampai ke Sungai Perak nak terkencin. Penuh bakmit. Cuti sekolah ni penuh. Yang duk ada mangkuk di luar tu nak tunggu. Jadi macam kawan kita kan, pergi tunggu, dia tanya awak, Mutu Sami, berak batu kah? Dia kata apa? Besok pun boleh berak. Mutu Sami jawab, tak tahan. Mangkuk tu duk ada, ku pandang kanan, ku pandang kiri, tiada siapa. Zap, fayalah Pak Mek. Kawan pula pergi snap gambar. Kepiah terlupa lipat bola poket. Kepiah atas kepala ni lupa lipat bola poket. Satu gambar dia snap. Dunia hari ni kan, dunia hari ni viral lah. Apa pandangan Tuan Haji kencing berdiri? Wah, dia tak tahu musibah yang melanda Tuan Haji tu. Tajuk kita ni. Boleh tak kencing berdiri ni? Boleh tak? Baik, dalam bab ni ada 5 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 3 di antaranya adalah hadis yang sahih. Dalam bab boleh tak kita kencing berdiri ni ada 5 hadis. Daripada 5 hadis ni 3 sahih. Lagi 2 tak sahih. Baik, dia kata pertama hadis pengingkaran Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air sambil berdiri. Hadis yang pertama, sekali lagi dia akan cerita 5 hadis tu. Satu hadis Aisyah kata, kalau siapa cerita ke hampa Nabi pernah kencing berdiri, jangan percaya. Aisyah kata, jangan percaya. Nabi selalu kencing dalam keadaan duduk. Tentu. Yang kedua, hadis yang menyebut bahawa Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri. Yang kedua pula ada hadis cerita Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Ketiga, hadis menceritakan bahawa Nabi buang air kecil sambil duduk. Cerita pula ada hadis cerita Nabi. Orang kata hadis macam bertembung, tapi tak bertembung. Baik, sedang 2 hadis daripada 3 tadi ni dhaif. Salah satunya melarang buang air kecil sambil berdiri. Dan yang kedua menerangkan bahawa buang air kecil sambil berdiri adalah perbuatan yang tidak sopan. 2 hadis yang dikatakan dhaif tu, 2 hadis yang kata dhaif, yang pertama dia larang kita buang air dalam keadaan berdiri. Lagi satu dia dhaif juga. Dia kata siapa buang air kecil berdiri, ini orang yang tak sopan. Dia kata minal jafa. Jafa ni apa dia? Daripada tabiat buruk. Minal jafa, daripada tabiat kasar, daripada orang yang bukan perangai orang bagus-bagus. Di antaranya apa dia? Kalau dia kencing dia berdiri. Tapi riwayat itu dhaif. Tapi tak apa, kita masuk kepada hadis-hadis yang ada. Baik, yang pertama hadis. Jadi kita punya tajuk berkenaan dengan apa hukum kita kencing berdiri. Apa hukum? Sekejap lagi saya akan baca sikit sebahagian para ulama kata apa. Baik, satu hadis. Tengok hadis dulu. Sekejap lagi tengok perbincangan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, barang siapa bercerita kepada kalian bahawa Nabi SAW buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah percaya. Kerana Rasulullah SAW tak pernah buang air kecil kecuali dalam keadaan duduk. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini dikatakan hadis sahih, tapi Imam An-Nawawi dia kata hadis ini hadis hasan. Dalam Majmu' Nawawi kata hadis ini hadis yang hasan. Dia kata wa isnaduhu jayyid wa huwa hadithun hasan.
Tapi dalam kitab kita ni, penulis ni kata sahih li ghairihi. Maknanya hadis itu jadi sahih dengan didokong oleh hadis-hadis lain. Dia bukan sahih li zatihi. Dia bukan dia tu sendiri dah gagah, dia disokong oleh hadis-hadis lain. Ala kulli halnya hadis ni ada. Aisyah kata, kalau kamu dengar man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman, siapa yang bagi tahu pada kamu Nabi kencing dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquhu. Aisyah kata, jangan kamu percaya. Maka na yabulu illa qa'idah. Nabi tak pernah kencing, melainkan dia dalam keadaan duduk. Itu satu hadis. Baik, hadis yang kedua. Hadis Huzaifah radhiyallahu an. Kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang sampah satu kaum. Lalu Nabi buang air kecil sambil berdiri. Dan aku, kata Huzaifah, aku pun menyingkir. Tengok Nabi kencing aku tu, pi keleng. Beliau berkata, mendekatlah, aku pun mendekati hingga aku berdiri di belakang Nabi. Lalu Nabi berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Huzaifah ni, dia kata Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Hadis Aisyah tadi kata apa? Jangan duk percaya. Dua hadis ni kita kata nampak macam apa? Ta'arud kan? Aisyah kata jangan percaya kalau orang cerita Nabi kencing berdiri. Huzaifah kata, lah, tak percaya apa, aku bersama dengan Nabi. Ada satu imam hadis terkenal zaman silam, nama dia Imam Abu Hatim. Oh, Abu Hatim dia lebih senior daripada Imam Bukhari. Mengaji mustalahul hadis, kita akan jumpa nama Abu Hatim. Besar dia. Apa dia kata? Dia kata, kalau ada orang kata pada hampa hadis Huzaifah dengan hadis Aisyah ni hadis yang bertembung, kata dekat mereka, tak, laisa kadzalik. Dia kata tak bertembung. Dia kata fa Huzaifah ra'a al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman 'inda subatah qaum wal Aisyah wa Aisyah lam takun ma'ahu fi dhalikal waqt wa innama kanat tarahu fil buyut qa'idah. Imam Abu Hatim kata, adapun Huzaifah, dia melihat Al-Mustafa, dia melihat Nabi. Al-Mustafa maksud dia apa? Pilihan Allah. Oh, ikhwan. Saya tak tahu nak cakap. Kita pun kalau satu orang dapat tokoh ma'al hijrah kerajaan pilih, kita berani petikai. Kalau kita petikai memang berani ya. Memang cukup berani ya. Dia ni dah makan makjun kuat salasah. Dia berani. Biasa-biasa kerajaan buat, kita sokong lah. Kita sokong. Al-Mustafa ni Allah yang pilih. Allah pilih. Pasal tu kita lain daripada panggil Nabi dengan nama Nabi Muhammad, panggil Nabi juga dengan nama yang sahabat-sahabat suka panggil. Apa dia? Khalili, kekasih aku. Kita kata ni sunnah kekasih aku. Bukan kata orang 13, rumah ke-13 terkejut, bini sebelah terkejut. Siapa pula ni? Itulah hang kuliah dah, hang mai pun hang tidur. Kalau dak kalau hang tak mai terus. Hang tak dengar ke hadis Abu Hurairah cerita, kekasih aku telah bagi 3 pesan kat aku: sembahyang duha, puasa sebulan 3 hari jangan tinggal, dan salat witir. Apa kata Abu Hurairah? Kekasih aku pesan kat aku. Apa kata Abu Darda? Kekasih aku pesan kat aku macam tu. Panggil Nabi Muhammad dengan nama-nama yang dia, bila kita panggil tu dia rup. Ambil balik ayat tadi, dia rup, masuk, dia rasa macam orang perempuan kan, bila suami sebut nak menikah lagi satu, dia rup tu, dia main rasa kebas hujung-hujung jari, telinga rasa capang,
darah dandan 150 per 120, naik pula 180 meter, jadi tak tentu hala. Yang tu kata ruh. Ni aku nak cerita kat hang, satu daripada benda yang kita kena buat pasal kekasih kita ada buat. Al-Mustafa ada buat. Lah kata duk pergi mengaji sunnah Nabi, ni Al-Mustafa mai kat mana pula? Perkenal satu. Al-Mustafa. Nabi Muhammad ni Quran kata innallaha astafa lakumuddin dalam surah Baqarah. Sesungguhnya Allah Taala pilih pada kamu Islam ni. Al-Mustafa orang yang dipilih oleh Allah. Kata Imam Abu Hatim, kata dia Huzaifah ra'a Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah tengok Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah. Allah pilih dia, perjalanan hidup dia, akhlak dia, ibadah dia, ubudiyah dia, Allah pilih dan Allah suruh kita ikut dia. Al-Mustafa ni, Nabi Muhammad ni, yabula qa'iman 'inda subatah qaum. Huzaifah tengok Nabi pernah pergi kencing dalam keadaan berdiri di satu, kita kata macam tempat buang sampah lah, satu kaum. Manakala Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tak ada masa tu. Maka Aisyah cerita, kalau orang cerita dekat hangpa Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Kata Imam Abu Hatim ni wa innama kanat tarahu fil buyut qa'idah. Aisyah cerita apa yang dia tengok selama di rumah. Nabi tak pernah kencing berdiri, melainkan dia duduk. Maka dua benda tu tidak bertembung, kata dia. Tapi hadis Huzaifah ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni lebih sahih daripada hadis, lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Tak apa, kita baca lagi. Hadis Abdurrahman bin Hasanah, dia kata Nabi SAW keluar menemui kami, sementara di tangan beliau terdapat benda seperti perisai. Nabi meletakkannya lalu duduk di belakangnya dan Nabi buang air. Hadis cerita, kata Nabi keluar, hadis daripada Abdurrahman bin Hasanah, dia kata Nabi keluar jumpa kami, masa tu Nabi bawa macam mana perisai orang duduk pergi perang bawa tu. Nabi pacak benda tu, Nabi duduk di belakang tu. Bukan tinggi mana pun, perisai biasanya tarapan pinggang kita aja. Nabi pacak, maka bila Nabi duduk di belakang perisai itu dan Nabi qada hajat. Maka hadis nak bagi tahu, kata hadis ketiga, Nabi qada hajat dalam keadaan duduk. Okey. Dan apa nilai hadis ni? Hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis yang keempat, hadis Ibnu Umar. Dia kata, hadis Ibnu Umar, dia kata, Umar Al-Khattab kata, Umar Al-Khattab dengan dia siapa? Anak beranak apa dia? Ibnu Umar kata, pak dia kata, depa ni walaupun sahabat, tapi depa menakal hadis secara amanah dan adil. Dia hadis, dia tak ada cerita nak abang kata dia, cara cerita tu dia nak angkat pak dia tinggi, dah. Dia abang betul. Dia kata benda ni aku ambil daripada pak aku. Pak aku siapa dia? Umar Al-Khattab. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku buang air kecil sambil berdiri. Maka Nabi kata, ya Umar, la tabul qa'imah. Sayyidina Umar pernah kecil berdiri. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis ni. Bila Nabi tengok Umar kecil berdiri, Nabi kata, ya Umar, la tabul qa'imah. Nabi kata, wahai Umar, janganlah engkau buang air sambil berdiri. Umar kata apa? Umar kata, bila Nabi tegur aku macam tu, setelah itu aku tak pernah lagi buang air kecil sambil berdiri. Nabi tegur. Tapi apa nilai hadis ni? Hadis ni hadis yang daif. Hadis ni riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim,
Lagi satu hadis, hadis yang kelima. Hadis daripada Buraidah. Hadis daripada Buraidah. Kata dia, kata Buraidah, Nabi bersabda, salasatun minal jafa an yabula rajulu qa'ima aw yamsaha jabhatahu qabla an yafrugha min salati aw yanfakha fi sujudi. Kata Buraidah, Nabi bersabda, ada 3 perkara tanda tabiat kasar minal jafa. Ada 3 perangai orang kasar. Ada 3 perangai bukan kata menunjuk apa rukun negara yang last sekali apa? Kesopanan dan kesusilaan. Dia tak masuklah. Al-jafa ni tak masuk. Daripada 3 perangai ini, perangai orang kasar. Apa dia? Satu, seseorang buang ayat kecil sambil berdiri. Oh, dia tanda kasar. Tanda kasar. Kan kawan tu masuk masjid dalam hadis kan. Tengok dia tak tulis pun tanda awam. Rasa nak dia pergi hujung penjuru, dia tarik jubah dia. Nasib hang lah. Dia bagi tang situ. Jafa lah orang kata kasar. Tu tanda orang kasar. Yang kedua apa dia? Tanda kasar apa dia? Yamsaha jabhatah. Dia mengusap dai dia ni qabla an yafrugha min salati. Semayang dia tak bagi salam lagi. Dia apa? Zaman Nabi kan, bila sujud atas pas dia rasa apa? Dia bukan ni bahasa Pulau Pinang tu tak? Dia kata rasa merenyam. Pak Mik biasa dengar tak bahasa ni? Pak Long biasa dengar tak? Rasa merenyam. Nak tunjuk tak boleh, cakap boleh. Nak abang kata merenyam tu macam mana tak tahu. Tapi dia rasa merenyam. Dia rasa macam satu macam batu tu kan duk lekat. Tak nak bagi salam, dia kira nak rabut buang. Kasar. Hadis ni kata. Dan lagi satu apa dia? Yanfakha fi sujudi. Apa dia? Tiup tempat sujud. Bila dia nak sujud tu dia suka duk buih. Dia takut pasal keras kena tandai dia sakit boleh. Dia begitu. Dalam hadis ni kata 3 perangai ni daripada tanda kasar. Maka satu daripada 3 tu apa dia? Kencing dalam keadaan berdiri. Baik, tapi apa kedudukan hadis ni? Hadis ni adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar dia masuk dalam senarai hadis yang dhaif. Tapi kerana beberapa hal rawi yang ada, kedhaifan dia tu dipanggil mungkar. Maka biasanya hadis mungkar para ulama tak buat sebagai hujah. Baik ikhwan, kita dah dengar berapa hadis tadi? 5 hadis. 5 hadis berkenaan dengan kencing berdiri ni. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mungkar. Pasal itu ikhwan, dalam ilmu pertama sekali kita nak dengar hadis dan kedudukan dia. Lepas tu yang kedua kita nak dengar apa? Macam mana para ulama syarah hadis tu. Itu disiplin dia. Itu disiplin dia. Kita baca hadis Bukhari, kita nak kena tengok Fathul Bari ataupun Umdatul Qari. Ini nama-nama syarah kepada Sahih Bukhari. Kita baca Sahih Muslim, kita nak dengar Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi, Al-Imam Nawawi. Kita baca Sunan Abi Dawud, kita baca Al-Aini Umdatul, dia menulis kitab syarah kepada apa nama Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud, Al-Aini tulis. Kita baca hadis-hadis Imam At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, kita nak tengok syarah dia, Tuhfatul Ahwazi. Semua ni ada kitab syarah belakang. Siapa pun tak boleh buat syarahan yang ikut suka dan syarah yang salah. Siapa buat ikut suka, kita rujuk balik di situ, kita nampak dia salah. Itu disiplin ilmu macam tu. Dan kita kena lapang dada dalam ilmu bila kita baca syarah-syarah macam ni. Baik, tengok. Penulis berkata, berdasarkan hadis-hadis di atas, ulama berbeza pendapat tentang hukum buang ayat kecil sambil berdiri dalam 3 pendapat ulama. Dah ada 5 hadis tadi. Lah dengar pandangan para ulama.
daripada hadis Huzaifah tadi. Kalau kita sendiri punya baca lah, tak usah duk tengok ulama kata apa, dia timai cara kita lah. Kita tengok hadis Huzaifah, petik jari ya. Ini apa pula kan, Nabi pernah kencing berdiri, masuk RNR balong, tarik zip, prung, bagi berdiri. Kat awal mereka kata apa, Syekh apa Syekh, hang lah bukan Syekh, hang tak baca ke hadis Huzaifah? Hadis tu hadis Bukhari dan Muslim. Oh tu tu mustahak. Apa hang kata kat aku Syekh? Dia tu pula baca hadis Aisyah. Dia tu kata apa Bukhari Muslim pula. Tengoklah imam hadis yang lain pula. Aisyah kata kalau orang cerita Nabi kecil berdiri, jangan duk percaya. Jangan duk percaya, kawan tu tipu. Maka hang ni satu orang yang tak boleh percaya. Dengan hang kencing berdiri, aku tak boleh percaya dah kepada hang. Tengok. Dia tu buka silat pulut, dia ni buka sending. Tengok syarahan dia. Baik. Ada 3 keputusan yang para ulama buat. 1, dimakruhkan kencing berdiri. Daripada 5 hadis punya dua ada tu ikhwan, dia ada 3 pandangan para ulama. 1, dimakruhkan kencing berdiri bila dilakukan tanpa ada uzur. Kencing berdiri ni kalau dikencinkan, boleh pakai bahasa tu, dikencinkan. Dilakukan kalau dikencinkan, dengar macam apa duk main kencing kat orang pula. Apabila dilakukan. Pasal Pulau Pinang ni dia tak ada bahasa yang ni, dia mau bahasa orang dengar sakit lemah perut. Kalau dilakukan kencing itu dalam keadaan tak ada uzur, maka hukum dia makruh. Kata Imam An-Nawawi, ni saya tengok dalam Al-Majmu', dia kata ammal hukmal mas'alata faqala ashabuna yakrahul al-bawlu qa'iman bila udhrin karaha tanzih wala yakrahu lil udhrin wa hadha mazhabuna. Kata Imam An-Nawawi, hukum pada masalah ni dekat ashab kita mazhab Syafi'i, makruh kencing berdiri tanpa uzur dengan makruh tanzih. Makruh tanzih ni kira makruh yang tak disukai lah. Dia kata wala yakrah, tapi tak jadi makruh li'udhrin, kalau ada uzur. Wa hadza mazhabuna, ni mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi yang kata uzur tu apa dia? 1, kesihatan lah uzur. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kondisi tempat. Tadi full, tandas full dan kita pun tak boleh tahan. Takkan kita nak pergi satu penjuru dekat mangkuk tu Pak Long, mangkuk berdiri tu, satu macam punya bersimpur berdiri atas tu, tak masuk akal lah. Termasuk uzur apa dia? Sakit, tua, tak larat, nak duduk tak boleh, kaki nak lipat tak boleh, orang gemuk, badan besar. Bila dia pergi duduk, dia nak bangkit balik tu, tangan ni lagu duduk rawai merata. Itu semua masuk uzur. Jadi kita bila pergi tengok orang tu kencing berdiri, pakai mazhab kita lah. Oh, dia ni uzur, dia ni uzur. Lepas tu kita lagu duduk tengok uzur. Apa isap rokok deras, uzur lah tu. Bukan uzur lah tu, uzur lah tu, kira uzur lah. Kalau mazhab Syafi'i, boleh kencing duduk, tak ada keuzuran, kencing juga berdiri, makruh. Tapi tak sampai haram. Kata dia, inilah pendapat Aisyah Ibnu Mas'ud, Umar Al-Khattab dalam salah satu riwayatnya, Abu Musa Asy-Sya'bi, Ibnu Uyainah, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ini pandangan yang dipakai. Kedua, pandangan yang pertama, makruh tanpa uzur. Kalau ada uzur, tak boleh kata makruh. Yang kedua, dibolehkan kencing berdiri secara mutlak. Tak apa, tak ada apa, makruh pun tak ada, apa pun tak ada. Dibolehkan, boleh kencing berdiri secara mutlak. Ini adalah pendapat Umar. Dalam satu riwayat lain, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Sahal bin Sa'ad, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Huzaifah, dan merupakan pendapat Hanabilah.
Yang ketiga, pendapat yang ketiga, dibolehkan kencing berdiri apabila dilakukan di tempat yang lembek hingga tidak memercikkan ayat kencing, dan tidak dibolehkan bila tempatnya keras. Pasal apa? Bila kencing dia percik balik. Ini adalah mazhab Imam Malik, dan pandangan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Munzir. 3 pandangan punya dok dah. Kalau dalam Al-Majmu' Imam Nawawi kata apa dia? Qala Ibnu Munzir. Dia kata Imam Ibnu Munzir, ikhtalafu fil baul qa'iman. Khilaf dalam kencing berdiri. Fathabata an Umar ibn Khattab wa Zaid bin Thabit wa Ibnu Umar wa Sahal bin Sa'ad annahum balu qiyaman. Dia kata apa? Dia kata sabit daripada Umar Al-Khattab, Zaid bin Thabit, anak Sayyidina Umar sendiri, Sahal bin Sa'ad, annahum, nama-nama dia sebut ni semua, depa ni semua balu qiyaman. Depa ni kencing berdiri. Maknanya kencing berdiri ni ya kawan, zaman dulu dia bukan isu besar. Dia isu yang orang bila tengok dia tahu nak baca tu macam mana. Katalah hari ni ikhwan, katalah kena benda tu kat ustaz ataupun mana-mana Al-Fadil ke, mana-mana Habib ke, bagus dengan serban dia, main dengan jubah dia pandai penuh. Saya ingat ustaz tak kencing tak kencing, bengkak api batu karang pi. Pergi beli batu yang kosong ke, pergi cari tak mana-mana ustaz. Kan? Dulu benda tu bukan benda besar sampai nak jadi sebab apa? Alamak, tadi je baru ceramah Maulud Nabi, hang tengok dia fire macam mana? Bahasa kita. Tapi ikhwan, kata Imam Ibnu kata Imam An-Nawawi, dia kata diriwayatkan demikian daripada Ali, daripada Anas, daripada Abu Hurairah, dan itu juga perbuatan Ibnu Sirin dan Urwah. Wa karaha, dimakruhkan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Sya'bi, oleh Ibrahim bin Sa'ad. Makruh. Abdullah bin Mas'ud kata jangan kencing berdiri, makruh. Cari jalan kencing duduk, itu lebih menunjukkan kesopanan dan kesusilaan. Ibrahim bin Sa'ad, ni nama satu ulama, dia kata apa? Dia kata Imam Nawawi, kana Ibrahim ibn Sa'ad la yaqbalu syahadah man bala qa'ima. Ibrahim bin Sa'ad ni dia tak menerima saksi orang yang kencing berdiri. Pasal apa? Pasal hadis Aisyah tadi. Aisyah kata jangan kau benarkan orang yang kata Nabi pernah kencing. Dia pegang pandangan tu. Pasal tu ikhwan, kalau satu pandangan yang keras kita nak pegang, kita boleh pegang atas diri kita. Saya minta maaf, kencing berdiri saya tak main, tak mau kencing berdiri, tak apa. Tapi jangan bila kita tengok orang kencing berdiri kita juga sampai angkat cermin mata turun balik, lagu ambil teropong pinjam kat Jack Sparrow tu, teropong hikmat, lagu nak kenal pasti ni mana punya sang Koreang dah buat kerja ni. Janganlah. Kita nak pegang peribadi kita pegang lah. Tapi kalau kita nak bagi dia jadi hukum agama ni, dia mesti ada satu perbincangan yang luas. Tak kalau ni nanti nama-nama hak besar-besar ni nanti terlibat dengan tuduhan yang mazhab Imam Malik boleh kencing berdiri dengan syarat cari tanah lembek sikit lah. Pasal apa? Dia takut sekali percik kita tak sedar bawa pergi semayang. Yang tu dia takut. Tapi untuk kencing berdiri tu dia tak kata haram, cuma dia kata pilih tanah. Apa sebab ni ilmu ni ikhwan, dia kena dengar, duduk sat, bertenang, tarik nafas. Kalau rasa apa, kalau lebih kurang kena lah ni ada kopi pak belalang kan. Kopi pak belalang. Hak kopi pak belalang betul tu pungkok kuali. Yang tu kopi pak belalang betul, pungkok kuali tu betul Pak Mit. Yang tu kopi betul. Kena sat, ambil nafas, jangan duduk apa ni. Hang dengar tak ceramah semalam? Dia tak bagi mamak, dia panggil sang Koreang. Sang Koreang tu dia kata boleh kencing berdiri lah. Dia dengar dekat tu, dia rupi dah, kita lah selamat. Baik. Kata Imam, di sini pun Nawawi sebut lagi sekali. Dia kata waqala Malik, Imam Nawawi ulang balik. Dia kata Imam Malik pun macam tu. Kalau nak kencing tengok tempat.
tempat yang menjanjikan kepada kita kebersihan. Okey. Tempat najis itu pukul balik mai ke baju kita, badan kita, tak sah dia kata. Dan kata Imam Ibn Munzir, ini saya ambil dalam majmu', dia kata apa dia? Qala Ibn Munzir, al-baulu jalisan ahabbu ilayya. Imam Ibn Munzir ni mazhab Syafi'i. Dia kata kencing duduk aku suka. Aku suka kita kencing duduk sopan, santun. Wa qa'iman mubahun. Tapi kalau berdiri dia kata harus. Kenapa dia kata demikian? Dia kata wa kullu dzalika sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kerana kesemua demikian itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat menarik ikhwan bila kita tengok satu pandangan yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Majmu' dia buat nota kaki. Dalam Majmu' dia buat nota kaki bab kecil berdiri ni. Dalam Majmu' dia buat nota kaki, dia kata apa dia? Dia kata waqad zakarahu asy-Syafi'i bima'nahu wa qila. Dia kata disandarkan kepada Imam Syafi'i satu pandangan, innahu innama fa'ala dzalik li'annahu lam yajid lil qu'ud makanan aw maw'idan aw mawdi'a. Dia kata Imam Syafi'i kata kita jumpa hadis-hadis Nabi kecil berdiri ni pasal apa? Pasal kondisi Nabi tu dia tak boleh duduk dan tak ada tempat. Maka kalau kita sendiri berada dalam keadaan macam tu, maka hukum dia boleh. Tapi kalau diberi pilihan kencing macam mana? Duduk. Itu lebih sesuai dengan tabiat kita. Tapi janganlah kita tengok orang kecil berdiri tu. Kadang-kadang penyakit ni ikhwan, Allahu akbar. Kadang-kadang orang tua-tua abang ambil kan, masuk terlupa selak. Terlupa selak ataupun selak tu ada masalah. Orang tua-tua tarik kain lipat mereka kat pinggang. Nak ambil orang tua-tua. Kita besok bila kita tua, tahulah macam mana nasib orang tua-tua. Lah kita tak tua, tak tahu lagi. Orang tua-tua ni mengaji macam ni baru sejam. Dah rasa macam 2 jam 50 minit. Aduh. Tak ada tajuk lain, kencing pula. Duk cakap 3-4 kali kencing, nak terkencing lah kita. Kan orang tua-tua ada pesan kan, jangan sebut benda tu banyak kali. Dulu saya ingat lagi kecil-kecil, orang tua-tua kata jangan sebut dajjal. Kalau kita sebut dajjal, satu mulut sebut sehari 40 kali, dia punya ikatan tu terlepas. Dah panggil dajjal, satu hari dia nanti main jadi kiamat. Maka jangan bagi dia main, jangan sebut langsung dajjal. Biar Nabi sebut tak apa, kita jangan sebut. Pasal nak bagi lambat kiamat. Orang tua-tua masuk pancur tak ada selak, nak terkencing sangat, selak-selak. Baru anak muda main tolak pintu, tolak pintu. Allah dia kata. Tak apalah, keluar pergi. Ambil wuduk semua, lepas tu tu imam tu pergi jadi imam takbir dalam surau. Dia duk teringat tadi apa dia nampak satu sandiwara dalam pancung tu dia, Allah dia kata, kemana aku nak ikut tu imam ni? Mau cantik lagi, mana-mana ustaz mengajak dia tanya pula, ustaz apa hukum tu imam kecil berdiri? Tu imam tu kata macam kata kat aku ya. Mau cantik lagi. Mau cantik lagi, ustaz tu mau jawab, pecat buang lah. Oh, lagi cantik. Lagi cantik. Dia kira perah ayat asal masuk, belacan masuk, cabai muda masuk, blend, bagi likat lagi, baru makan pedas. Jadi at least kita baca semua benda ni, kita tahulah. Baik, habiskan. Dia kata pendapat yang kuat adalah tidak dimakruhkan buang air kecil dalam keadaan berdiri kerana aman daripada percikan air kencing berdasarkan alasan-alasan di bawah. Dia kata kesimpulan dia kata kencing berdiri itu ada riwayat dia. Cuma dia punya kondisi kita letak dalam keadaan yang tertentu. Dia bukan nak kencing berdiri ada. Dia keadaan dia tertentu. Tak tahan, uzur, tempat. Kadang-kadang semua cantik elok, mangkuk tandas tu orang tak bersih. Bakteria banyak. Oh jangan buat pasal ya kawan. Sahabat kita masuk hospital kan, pasal mangkuk tandas tu. Dia letak pungkuk dia atas situ, bakteria. Masa kita flash
flash macam flash, macam kita flash. Kita flash dia tu, bakteria dia naik. Tanggung sakit dah, hari-hari sakit. Jadi kita nak pergi letak ikut suka tu. Ada juga jenis orang zaman purba hidup balik kan. Dia pergi bertinggung tu kat atas tu. Kita masuk-masuk tengok, tu dia tapak kasut. Camel punya tapak kasut, melekat. Kita tahu dah. Mana punya turun mai. Kita pergi belah-belah setengah airport ni Pak Mek. Airport yang saya duk kata tu kan. Dia bubur dinding sebelah menyebelah. Di bawah tu dia bagi renggang dalam sejengkai. Jadi bila ayak basah kena lantai, kita duduk sebelah, kita betul-betul tengok candid kamera lah. Ayak tu jadi cermin. Kita duduk tengok. Semua nampak Pak Mek. Ladung lepas lagu mana, semua kita nampak. Muat. Macam-macam lah. Backpeel lah kat dia. Jadi benda tu dia bukan hukum. Tapi kita duk baca ni. Hadis ada macam-macam. Jadi dia punya kesimpulan, dia kata kencing berdiri ni boleh. Satu, kena jaga keadaan kita daripada pandangan manusia yang suka bawa fitnah. Bila ada orang macam tu, kita kena hati-hati. Dua, pastikan masa kita kencing berdiri tu, kondisi kita memang tak ada pilihan kecuali berdiri. Tak ada pilihan. Macam-macam lah, sakit ke tempat. Yang ketiga, kita pastikan bila kencing berdiri macam tu, kalau jenis RNR ni, dia punya mangkuk tu dekat-dekat, aurat kita itu terpelihara. Itu semua kita kena ambil tahu, kena ambil tengok. Baik, dia kata pendapat yang kuat adalah tidak dimakruhkan buang air kecil dengan berdiri selama aman daripada percikan air kecil. Pasal apa dia kata demikian? Satu, tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi yang melarang perbuatan kencing berdiri. Tak ada, larang tak ada. Tapi Nabi sendiri dalam hidup dia, di rumah dia, isteri dia nampak semua dia kencing dalam keadaan duduk. Sahabat tengok kondisi di luar yang tidak mengizinkan dia duduk. Mungkin itu terjadi untuk menunjukkan kepada kita keharusan kencing berdiri dalam kondisi tertentu. Yang kedua, ada pun riwayat menyatakan Nabi Rasulullah buang air kecil sambil duduk, tidak menafikan bolehnya buang air kecil sambil berdiri, bahkan menunjukkan boleh kedua cara tersebut. Riwayat datang berbagai-bagai. Kalau kita nak mendamaikan semua riwayat itu, menunjukkan kondisi ini pun boleh, macam tu pun boleh. Ketiga, telah diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahawa beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis Huzaifah tu hadis yang sahih. Pun demikian kita baca, itu bukan keadaan yang biasa, itu keadaan yang terpaksa. Yang keempat, adapun penafian Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah buang air kecil sambil berdiri adalah berdasarkan pengetahuannya akan perbuatan beliau di rumah. Hadis Aisyah kata, jangan percaya kalau orang kata Nabi kencing berdiri kan. Sama macam kita abang tadi, kata Imam Abu Hatim, Aisyah tengok di rumah. Hal ini tidak menafikan di luar rumah Nabi pernah kencing dalam keadaan berdiri. Tidak diragukan lagi bahawa tidak mengetahui sesuatu bukanlah bererti sesuatu itu tidak ada. Orang yang mengetahuinya seperti Huzaifah dan lainnya adalah hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Dengan adanya hadis Huzaifah, bermakna apa yang Aisyah kata tu dalam rumah Nabi. Ikhwan, kalau orang rumah Nabi ni, ahli keluarga Nabi, ahlul bait, depa buat statement depa tu defend akhlak Nabi. Oh dahsyat. Kita macam mana? Habis mengaji, pegang telefon. Assalamualaikum, kak oi nak tanya. Ni ustaz ni macam mana? Dia ke? Bukan kata berdiri merangkak terus. Jahanam. Jahanam. Statement kita tu defend tak kita punya akhlak, kita punya agama, kita punya iman. Kadang-kadang dia tak defend iman kita. Aisyah punya statement, dia defend akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak dia defend betul-betul. Huzaifah bagi tahu apa yang dia tengok. Ra'ah al-Mustafa yabulu qa'imah.
Dia melihat Al-Mustafa, dia tak boleh bohong. Dia tengok Nabi kecil berdiri, tiba-tiba dah, aku tak tengok. Itu mendustakan. Dia cakap betul. Aisyah bagi tahu betul. Tapi Huzaifah cerita pun dengan penuh akhlak. Dia cerita pernah benda tu jadi, aku pergi jauh sikit, Nabi panggil mai. Lepas tu ambil air, lepas dah qada hajat semua, Nabi berwuduk. Lepas tu Nabi sapu sepatu Nabi ke atas. Pasal mungkin Nabi dalam safar. Maka itulah kondisi dia. Jadi kesimpulan dia, baca bab ni, bab kita tadi bolehkah satu orang kecil berdiri? Maka kita kata ada 3 pandangan para ulama. Membolehkan dalam keadaan uzur. Yang kedua yang kata boleh terus. Yang ketiga kata boleh, tapi pastikan najis itu tak merecik balik ke. Dan semua pandangan ni pandangan yang muktabar belakang. Jadi kita buat kesimpulan di situ apa dia ikhwan? Kencing bagi elok-elok. Masuk tanda macam hadis-hadis kita dah baca. Tarik ayak tu bagi lari, jangan duk bagi ada belen-belen karipak tu timbul. Kadang-kadang dia tak mau tengok tu. Dia tarik tu dia pak, dia penutup mangkuk tu, dia tutup lagu tu dia keluar. Dia tak tengok benda tu lari ke tak lari. Mau best pula benda tu tak lari, dia tendang pula mangkuk tu. Keluar kawan masuk dengan harapan buka tu aman damai. So kali-kali buka tu dia kuih bakui duk tunggu. Tepuk dia. Mau bagus lagi, mau kena tu tandas masjid. Yang pi masjid ni kawan, kaki harak tak pi, kaki judi tak pi, muka baik-baik macam kita. Macam mana jadi macam tu? Betul Pak Mek? Yang duk pi masjid ni Al-Fadil, Al-Haji, Al-Hajjah. Tapi main dengan tandas ni selak tak ada. Lampu liklap macam gambar hantu. Tak siapa dia betul-betul ni, siapa? Ni mau panggil Pak Belalang sekali, mau tengok dia layang. Siapa dia duk buat kerja ni kan? Sultan panggil tengok harta dia duk taman mana kan? Tinggal kepala botak dia aja. Mahkota beta pi mana? Rupanya duk dalam Bukit Tunggal. Siapa punya kerja? Nyawa dan ni pun nyawa dengan badan apa? Dia bukan pi kencing, dia makan selak. Dia masuk dia pepak selak. Dia ni tutup, pam, selak jatuh ke bawah. Kalau budak-budak tu anak kita. Anak orang Islam, anak orang Melayu. Pasal apa anak kita pergi jadi macam tu? Tak reti hormat tandas masjid. Di rumah kita anak kita reti pula tutup selak tu elok-elok. Pergi ke tandas masjid, anak kita buat huru hara. Lah pasal apa anak kita jadi macam tu? Hak bapak dengan mak ni duduk depan, duduk dengar ceramah bagus punya, dia buat nota. Oh ya ke? Tanya pula sahih ke tak sahih, abang sahih. Alhamdulillah. Anak duduk tenang pintu, berdebum. Apa? Tak seronok kan? Masjid. Kalau tandas awam ni kita boleh kata multiracial. Yang pakai masjid dengan surau ni tak ada siapa. Mau kena pula masjid kunci, surau kunci. Mau kena pula masjid yang tak panggil siapa-siapa, pengurusi dengan AJK aja sembahyang. Pun boleh mai tandas tu dia jahanam juga. Baik, ikhwatul iman, itu tajuk yang kita bincang. Jadi kesimpulan dia, kencing mau duduk. Tapi kalau ada kondisi tertentu, tidak salah dalam keadaan berdiri. Yang boleh tafsir kondisi tertentu tu bukan orang, kita sendiri. Kita yang tahu. Masuk-masuk tak tahan. Aku ni kondisi apa? Kita yang tahu. Nak berdiri ke nak duduk, kita yang tahu. Pakailah ilmu yang kita belajar ni. InsyaAllah kalau di panjang umur, sihat badan, kita masuk muka surat 127, dia tulis Sunan Al-Fitrah. Dia nak cerita pula tentang macam mana Nabi kita ni ikhwan, dia ajak kita jaga diri kita. Dari segi kebersihan fitrah ni, daripada atas kepala rambut ni sampai bawah tapak kaki. Nabi ajak. Allahu Akbar ikhwan. Bagi orang yang tak pernah mengaji khazanah Nabi ni, dia cukup rugi ya.
Nabi ajak tentang sunan fitrah ni, tentang al-fitrah ni. Apa dia? Daripada atas rambut kita ni sampai tapak kaki kita bawah, nak jaga macam mana? Rambut kita nak panjang macam mana? Nanti saya akan bawa hadis macam mana Nabi potong rambut. Ada hadis ke pasal Nabi potong rambut? Ada. Rambut Nabi tu panjang mana? Tahap pertama panjang mana? Tahap kedua panjang mana? Tahap ketiga panjang mana? Dan Nabi larang buat rambut macam mana yang kata qazak dalam hadis Muslim. Qazak tu macam mana? Yang mak dia mati masuk dalam batu tu, apa nama? Batu belah, batu bertangkuk. Budak tu kan satu macamnya rambut duduk depan pekan. Sikit punya pekan ke budak tu. Mak last sekali, mak dia pun tak main kuliah. Batu belah, batu bertangkuk. Lah ni budak-budak kan satu macam punya rambut kan. Atas nombor 2, tepi nombor 1. Lepas tu ukiang pula. Satu macam punya macam ombak rindu dia buat tepi-tepi ni semua. Anak siapa? Anak orang Islam. Anak siapa? Anak haji, anak ajah hak domai mengaji ni. Anak macam tu. Larangan. Mai dekat cucu pula. Cucu pula jadi macam tu. Mak cucu tak boleh kata apa lah kan. Dia, mak bapak dia apa. Tapi nak tengok. Potong kuku. Nabi ajak macam mana? Berapa hari potong? Bulu hari-hari. Bulu ketiak. Apa yang boleh potong? Apa yang tak boleh potong? Allahu Akbar. Semua ada. Ni tajuk yang kita akan jumpa. Janggut ni macam mana? Janggut ni macam mana? Cukup terus ke? Sejumput ke? Dengan seeben ni semua masuk janggut ke? Ke janggut ni di bawah dagu saja ke? Kau mesti sejengkak cekak lagu tu ke? Termasuk dalam benda ni semua. Berkhitan macam mana? Berkhitan termasuk dalam bab yang kita akan baca. Barulah lepas tu kita akan masuk bab macam mana ambil ayat sembahyang. Satu persatu kita nak tengok cara yang Nabi ajak kepada kita, ya ikhwan. Panjang umur, sihat badan. Kita akan jumpa insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.